Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubika min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu faman yudhillalah faman yudlil fala hadiyalah. Yang berhormat Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad, Menteri Pengajian Tinggi. Yang berhormat Datuk Mansur Osman, Timbalan Menteri Pengajian Tinggi. Yang berhormat Tuan Widyanathan Anak Laki Ramanathan, Pengerusi Jawatankuasa Kesihatan dan Alam Sekitar Negeri Johor. Yang berbahagia Datuk Seri Dr. Mazlan bin Yusof, Ketua Setiausaha Kementerian Pengajian Tinggi. Yang berusaha Dr. Muhammad Zabri bin Yusof, Timbalan Ketua Setiausaha Dasar KPT. Yang berbahagia Datuk Rosli bin Yaakob, Timbalan Ketua Setiausaha Pengurusan dan Pembangunan KPT. Yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Husaini bin Omar, Ketua Pengarah Pendidikan Tinggi, Jabatan Pendidikan Tinggi. Yang berusaha Teknologis Zainab binti Ahmad, Ketua Pengarah Jabatan Pendidikan Politeknik dan College Community. Yang berbahagia Profesor Datuk Teknologis Dr. Ahmad Fauzi bin Ismail, Naib Chancellor Universiti Teknologi Malaysia, Naib Chancellor Universiti Awam dan Swasta, pegawai-pegawai kanan kementerian, rakan-rakan industri, ketua-ketua agensi, para mahasiswa serta seluruh hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terlebih dahulu marilah kita sama-sama merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat dipertemukan pada pagi yang berbahagia ini dalam webinar U4S, University for Society, Universiti untuk Masyarakat, siri yang kedua yang dipancarkan secara langsung daripada zon selatan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, untuk makluman tuan-tuan, webinar U4S ini merupakan webinar bersiri yang dianjurkan oleh Kementerian Pengajian Tinggi. Dan pada hari ini kita akan membicarakan satu tajuk yang sangat penting, iaitu kelestarian Sungai Kim Kim dan masyarakat. Saya mulakan forum webinar ini dengan sebuah lagu. Bumi yang tiada rimba, seumpama hamba, ia dicemar manusia, yang jahil ketawa. Okey, ia sebuah lagu tuan-tuan yang mengisahkan kehancuran alam, kesan daripada kejahilan dan kejahatan manusia. Pastinya masih segar dalam ingatan kita. Tanggal 7 Mac 2019, apabila satu tragedi yang amat menyayat hati telah berlaku di Pasir Gudang. Satu pencemaran udara yang terhasil daripada pencemaran Sungai Kim Kim telah menyaksikan satu kesedihan yang amat luar biasa. Hampir 6,000 orang telah terkesan. 111 buah sekolah telah ditutup di hadapan mata kita. Ratusan anak-anak yang tidak berdaya, sesak nafas, muntah-muntah, pingsan dan terpaksa dikejarkan oleh ambulan ke hospital. Bahkan kita menyaksikan jutaan ringgit terpaksa dikeluarkan untuk mengeluarkan sisa toksik yang memenuhi Sungai Kim Kim dan membersihkannya. Sungai yang amat malang ini tidak pernah tuan-tuan berlaku dalam sejarah negara pencemaran yang amat menyayat hati seperti ini. Maka dalam keadaan yang mencemaskan inilah semua pihak telah turun memberikan bantuan. Seluruh agensi kerajaan digerakkan, NGO, industri, bahkan universiti telah bersama masyarakat memberikan sokongan dan bantuan. Justru lahirlah inisiatif University for Society yang memberikan fokus untuk menyelamatkan Sungai Kim Kim ini. Hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian, demi membicarakan tajuk yang amat kritikal ini, U4S telah membawakan 4 orang ahli panel yang amat tersohor untuk bersama-sama kita pada pagi ini. 4 orang ahli panel yang mengetuai projek mereka sendiri untuk menyelamatkan Sungai Kim Kim, dan kita hadirkan mereka bersama dalam forum webinar kita pada hari ini. Saya memperkenalkan panel kita yang pertama, Profesor Madya Teknologis Dr. Muhammad Hisham bin Rashidi daripada UTM, seorang pensyarah dari Fakulti Alam Bina dan Ukur UTM,
juga merupakan pengarah alumni UTM. Hebat orangnya melaksanakan pelbagai projek komuniti di seluruh Malaysia. Apa khabar Dr. Syam? Kau baik, terima kasih PM Dr. Johari dan salam sejahtera kepada semua pendengar U4S dan warga KPT sekalian. Alright, terima kasih Dr. Syam. Itulah dia, ya. Sangat handsome orangnya. Kita pergi kepada panel yang kedua. Dr. Azra Munirah binti Mat Daud, ya. Apa khabar doktor? Alhamdulillah, khabar baik. PM Dr. Jo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Ya, inilah dia Dr. Azra, panel kita yang cantik jelita ini merupakan pensyarah kanan di Universiti Teknologi Universiti Tun Hussein On Malaysia. Ya, mempunyai kepakaran yang cukup tinggi dalam kejuruteraan awam dan alam bina. Beliau juga banyak melaksanakan projek kemasyarakatan, ya, terutamanya dalam kalangan pelajar. Ya, kita telah berkenalan dengan kita punya panel yang kedua. Kita berkenalan pula dengan panel kita yang ketiga, Profesor Madya Dr. Effendi bin Muhammad daripada Universiti Teknikal Melaka Malaysia. Assalamualaikum. Apa khabar doktor? Waalaikumsalam Tuan Moderator PM Dr. Johari Suril. Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih. Ini dia orang yang sangat berwibawa. Persis seorang Aristotle, ya. Beliau merupakan pengarah Pusat Kolaborasi Industri dan Komuniti UTM, ya. Sangat berwibawa kepakarannya dalam manufacturing, engineering, ya, tak dapat dipertikaikan lagi. Robot dan sebagainya hanya mainan di hujung jarinya, tuan-tuan dan sekalian. Dan kita bawakan dia pada hari ini. Kita pergi pula kepada panel kita yang keempat. Seorang anak muda yang sangat handsome, ya. Dr. Muhammad Hafiz bin Jaafar. Assalamualaikum. Apa khabar doktor? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator PM Dr. Jo. Khabar semua? Ya, terima kasih Dr. Hafiz. Ini dia, ya, sebenarnya Dr. Hafiz adalah seorang doktor perubatan, ya, daripada Universiti Sains Islam Malaysia, ya. Sangat sibuk sekarang ini sedang dalam proses pemberian vaksin di pusat pemberian vaksin, ya, memerangi COVID-19 dan berada di barisan hadapan tetapi dalam keadaan kesibukannya. Terima kasih kerana sudi hadir dalam webinar kita untuk bersama-sama dalam menjelaskan University for Society, Kelestarian Sungai Kim Kim dan Masyarakat. Baiklah tuan-tuan sekalian, keempat-empat ahli panel telah kita perkenalkan. Untuk makluman semua, webinar ini akan berlangsung selama 1 jam dan akan melibatkan 2 pusingan. Ya, pusingan pertama diikuti pusingan kedua dan akhirnya sesi soal jawab. Takdirnya tuan-tuan sekalian, ya, yang berada di Facebook ingin bertanyakan soalan, hanya cukup menuliskan di ruangan chatting. Kita akan bacakan dan akan dijawab oleh panel-panel kita. Baiklah, saya rasa tanpa membuang masa, kita mulakan pusingan yang pertama. Ya, kita mulakan pusingan ini dengan seragam pantun. Indah suria kilauan sinar, seredup kasih, pancaran purnama. Mari kita mulakan webinar menyelamatkan Sungai Kim Kim, tajuk bicara. Sebelum kita mulakan pusingan yang pertama, marilah kita sama-sama menyaksikan sebuah klip video yang memaparkan usaha yang telah dijalankan untuk menyelamatkan Sungai Kim Kim. Mari kita saksikan bersama-sama. Hari ini kita berada di tapak untuk program gotong royong Sungai Kim Kim sempena Hari Air Sedunia yang kita sambut pada 22 hari bulan Mac. Dan sempena Hari Air Sedunia pada 27 hari bulan ini, gotong royong seperti apa yang kita adakan pada hari ini akan dilaksanakan di semua peringkat di negeri Johor ini. Pada Hari Air Sedunia ni, program Denai Sungai Kebangsaan, iaitu program di bawah Kementerian Kasar, sebagai permulaan dilaksanakan
di kawasan Sungai Kim Kim di Johor ini. Saya amat yakin dan percaya bahawa selepas ini Majlis Bandaraya Pasir Gudang akan sama-sama dengan jabatan-jabatan yang berkaitan untuk memastikan bahawa program denai Sungai Kebangsaan ini adalah satu yang dapat melibatkan masyarakat setempat dan juga masyarakat secara amnya. Saya amat yakin dan percaya dengan adanya program denai Sungai Kebangsaan ini adalah merupakan satu langkah untuk menjadikan kawasan sepanjang Sungai Kim Kim ini sebagai kawasan yang terjaga dan terkawal dengan 300 atau 400 lebih hari ini sukarelawan yang menyertai program gotong royong ini adalah satu tanda yang menunjukkan betapa prihatinnya pelbagai pihak terhadap pentingnya kita menjaga kebersihan sungai. Dalam program denai Sungai Kebangsaan ini kita mulakan di Johor yang matlamat akhirnya nanti 10,000 km dan di Johor ni kita mulakan dengan 2,000 km sebagai langkah awal. Jadi ini adalah satu program yang cukup bermakna. Kerajaan amat serius untuk memastikan bahawa mereka-mereka yang tidak bertanggungjawab ini kalau perlu sampai ke tahap kita mengambil tindakan undang-undang, maka perkara itu kita tidak akan teragak-agak untuk mengambil langkah tersebut. Baiklah, tuan-tuan sekalian, demikian tadi kita telah pun menyaksikan satu klip video sebahagian usaha yang telah dilaksanakan secara bergotong royong dan kita dapat menyaksikan yang amat berhormat Menteri Besar Johor sendiri telah turun padang untuk bersama-sama bergotong royong untuk membersihkan Sungai Kim Kim. Baiklah, saya rasa kita pergi kepada panel kita yang pertama. Saya jemput yang berbahagia Profesor Madya, Dr. Hisham Rashidi, ya. Boleh tak Doktor ceritakan kepada kita apa sebenarnya projek kelestarian Sungai Kim Kim, ya, yang menjadi tajuk kita pada hari ini, ya, dan apakah usaha yang telah Dr. Hisham lakukan di Sungai Kim Kim? Silakan Dr. Hisham. Okey, terima kasih banyak kepada Tuan Moderator Profesor Madya Dr. Joy Surip. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera sekali lagi kepada semua pendengar. Alhamdulillah di pihak UTM saya bukan keseorangan dalam membangunkan transformasi Sungai Kim Kim. Bersama juga adalah pakar-pakar daripada UTM sendiri bersama rakan-rakan kita tadi daripada U4S yang terdiri daripada arkitek landscape Dr. Muhammad Farid Azizul, Profesor Dr. Abdul Rahim, pakar ahli kimia dan alam sekitar. Kemudian kita ada Profesor Dr. Azmi Aris, pakar jurutera alam sekitar. Bersama juga adalah Profesor Madya SR Dr. Saidin Misnan, iaitu pakar jurukebahan. Alhamdulillah kita juga ada bersama Profesor Madya Dr. Johari sendiri sebagai pakar ahli kimia dan juga pembangunan komuniti, dan juga Encik Kamarul Azlan bin Muhammad Nasir, pakar hidrolik dan hidrologi, dan turut sama adalah Encik Anisha Makdun, kita punya pembantu teknikal. Jadi apakah peranan UTM dalam transformasi Sungai Kim Kim ini? Dan bersama-sama rakan U4S yang lain, sebenarnya tugas atau fungsi UTM di sini adalah membangunkan sebuah perancangan, sebuah master plan. Jadi untuk suatu pembangunan itu perlulah ada satu plan pembangunan yang terancang. Dalam konteks pembangunan Sungai Kim Kim ini, kita lihat daripada video yang telah ditayangkan tadi bagaimana proses itu berjalan. Kemudian kita lihat dari segi kronologinya, bagaimana sungai itu tercemar dan tidak diendahkan oleh masyarakat ataupun berbagai pihak, termasuklah komuniti yang ada di sekitarnya. Tapi dalam konteks pembangunan di Sungai Kim Kim ini, agenda utama kita menjadikan bagaimana Sungai Kim Kim ini sebagai satu nadi masyarakat. Apabila ia dikatakan sebagai nadi masyarakat, ia perlu dekat dengan masyarakat. Sebab itu dalam konteks plan pembangunan yang telah dibangunkan oleh pihak UTM dengan hasil kajian kawasan sekeliling sungai, kita dapati bahawa potensi ini sangat besar. Kerana dia mempunyai aset alam semula jadi yang baik, kemudian dia mempunyai koridor linkage yang juga baik kerana dia rapat dengan komuniti, sama ada komuniti industri,
community resident perumahan, kemudian ada kawasan yang natural area dan sebagainya hinggalah ke kawasan komersial. Jadi kita menggabungkan keseluruhan koridor ini menjadi satu master plan. Sebab itu kalau kita lihat dalam Sungai Kim Kim ini ataupun kadang-kadang sungai yang terbiar ni, dia menjadi backyard sebelum ini. Dia menjadi seolah ruang belakang kepada masyarakat. Apabila ia menjadi ruang belakang kepada masyarakat, masyarakat tidak akan endahkannya kerana mereka tidak boleh sampai, mereka tidak peduli dan sebagainya. Tetapi dalam master plan yang kita bangunkan ini sebenarnya adalah untuk menghubungkan terus bagaimana sungai itu menjadi franyat. Itulah terminologi yang kita gunakan. Bagaimana dia menjadi living room, kawasan atau ruang tamu kepada masyarakat itu sendiri. Bila kita katakan franyat ni, dia akan menjadi kawasan sangat penting apabila dia melibatkan fungsi sungai itu sendiri. Sebab itu dalam kajian yang kita buat dalam Sungai Kim Kim ini, kita dapati bahawa beberapa aspek utama yang kita ketengahkan, iaitu pertama, sungai itu sendiri dari segi kualiti airnya, habitatnya, persekitarannya, kandungan air itu alam sekeliling sungai tersebut, termasuklah dari segi lanskap, kemudian dari segi komuniti yang ada di sekitarnya, kemudian dari segi aspek konteks. Kadang-kadang sungai ini juga kita lihat tadi dan kita mengeluarkan master plan. Kalau kita lihat latar belakang saya ni, kita lihat bagaimana simulasi menunjukkan sungai itu perlu dijadikan sebagai tempat yang dekat dengan masyarakat. Mereka perlu ada akses. Kalau kita katakan tadi, sungai akan menjadi franyat. Tetapi bangunan begitu juga ataupun keadaan sekeliling. Kalau kita lihat sekarang ni, sungai ni kadang-kadang di belakang kilang, perumahan, jauh pada perumahan dan sebagainya. Tidak ada akses. Apabila kita bangunkan denai, Alhamdulillah, kita berterima kasih kepada Kerajaan Negeri Johor yang telah bersama-sama daripada pihak Jabatan Pengaliran dan Saliran, daripada Jabatan Alam Sekitar, kemudian kita ada bersama juga ada Kementerian Alam Sekitar dan Air. Alhamdulillah Datuk KSU sendiri, Datuk Seri Zaini Ujang bersama-sama kita dan juga dengan pihak Majlis Bandaraya Johor Bahru, Datuk Majlis Bandaraya Pasir Gudang, Datuk Bandar sendiri turun. Kemudian kita bersama-sama juga dengan komuniti industri yang diwakili oleh pihak Federation of Malaysia Manufacturers. Jadi gabungan-gabungan berbagai pihak ni penting kerana bila kita ada kolaborasi ini dengan juga masyarakat sekelilingnya, dia akan menambahkan lagi kekuatan bagaimana sungai itu menjadi penting kepada masyarakat. Sebab itu dalam pelan pembangunan transformasi Sungai Kim Kim ini, kebanyakan proses yang kita buat adalah bukan secara one way saja. Kita banyak melibatkan masyarakat. Sebagai contoh, idea-idea dalam master plan ini juga kita buat kajian dan kita bentangkan kepada masyarakat. Dan aspirasi, inspirasi ini, kita gabungkan idea-idea ini dan kemudian kita terjemahkan. Dan Alhamdulillah pada awal tahun ini sebelum kita total lockdown, kita ada buatlah program gotong royong pembangunan denai kebangsaan. Dan hari ini 4 km kalau kita tengok gambar ni, telah kita bersihkan dan menjadi satu denai. Dulu orang tak kisah pun, tak boleh nak datang ke sungai. Tapi hari ini ada laluan, mereka boleh melalui pesisir sungai dan menikmati keindahan sungai. Ini adalah fasa pertama dululah PM Dr. Jo. InsyaAllah kita akan sambung pada fasa kedua dan ketiga di mana kemudahan-kemudahan. Turut sama adalah Menteri Kasar sendiri bersama kita pada awal tahun ini. Bagaimana kita melihat sungai itu penting dan akhirnya nanti dalam pelan ini kita akan terjemahkan dalam bentuk physical development yang lebih komprehensif dengan mengambil kira kepentingan alam sekitar itu sendiri, khususnya air, khususnya habitat yang ada, tumbuh-tumbuhan dan juga masyarakat itu sendiri. Itu mungkin seberengkas dululah PM Dr. Johari yang saya dapat sharekan dalam mukadimah apa yang UTM buat setakat ini, dan insyaAllah kita komited dengan rakan-rakan kita lain untuk meneruskan pembangunan ini pada masa hadapan. Terima kasih PM Dr. Jo. Baik. Terima kasih Dr. Hisham, terima kasih Dr. Hisham setelah menjelaskan kepada kita suatu gagasan untuk menyelamatkan Sungai Kim Kim, pembangunan sebuah ekopark yang akan merubah wajah Sungai Kim Kim itu daripada keadaan yang malang menjadi satu kawasan yang indah dan boleh dihadiri oleh seluruh komuniti di sekelilingnya. Baik, Dr. Hisham telah menunjukkan satu projek yang sangat hebat kepada kita. Mari kita pergi kepada panel yang kedua. Saya mempersilakan Dr. Azra. Silakan Dr. Azra, apakah punca usaha yang telah dilakukan oleh Dr. Azra di Sungai Kim Kim ini? Kita semua tertanya-tanya dan ingin mengetahui apakah sumbangan, apakah perjuangan yang dilakukan oleh UTHM di Sungai Kim Kim. Silakan Doktor. Okay. Terima kasih Tuan Moderator Profesor Madya Dr. Johari. Dan juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua para pendengar pada pagi ini. Okey, pertama sekali izinkan saya untuk memperkenalkan ahli-ahli pasukan
bukan dari UTHM yang terlibat sama dalam program U4S Kelestarian Sungai Kim Kim ini. So kami terdiri daripada Dr. Muhammad Arif Ahmad Nazri, Dr. Nur Amani Filza Muhammad Kamil, Profesor Madya Dr. Eslina Abdul Kadir, Profesor Madya Dr. Nurzila Osman, Profesor Madya Dr. Nur Aslina Hashim dan juga Dr. Siti Fatimah Zahra yang mana datang daripada pelbagai bidang, okay, bioteknologi, water engineering, waste management, hydrology dan juga water chemistry dan water environmental engineering itu sendiri. Okay, jadi dengan kepelbagaian bidang kepakaran kami semua ni kami gunakan untuk garap dan sama-sama menyumbang idea dan pendapat dalam menangani isu masalah pencemaran dan seterusnya memperbaiki kualiti air sungai Kim Kim ni. Okey, jika kita lihat sejarah berlakunya pencemaran sungai Kim Kim amat unik sekali. Bermaksud di sini ialah dia berpunca daripada pembuangan sisa toksik ke sungai dan akhirnya menyebabkan pencemaran udara. So dia melibatkan dua pencemaran di sini, satu pencemaran air dan juga satu lagi pencemaran udara. Jadi bagaimana dia bermula daripada kurangnya pengetahuan dan juga kurangnya kesedaran tentang alam sekitar di kalangan masyarakat kita, tak kira dari segi masyarakat setempat ataupun masyarakat golongan industri. Jadi bertitik tolak di sini kami melalui pendekatan yang agak berbeza dengan UTM, iaitu UTM lebih kepada fizikal dan kami akan turun ke padang bersama-sama dengan masyarakat. Kami membawa masyarakat mendekati sungai itu sendiri dan mendekati bagaimanakah kehidupan di sungai itu supaya mereka dapat merasai kepentingan dan juga keberadaan kesihatan sungai itu kepada masyarakat, okey, dan dapat melihat sendiri mereka dapat melihat sendiri bagaimana aktiviti manusia itu mempengaruhi kesihatan sungai dan seterusnya ditransfer atau diterjemahkan ke dalam bentuk hidupan di sungai tersebut. Okey, jadi dalam program ini kami membawa menyampaikan modul iaitu kaedah kita panggil sebagai average score protection, iaitu dengan mendapatkan sampel-sampel di sungai, sampel-sampel seperti mana yang anda dapat lihat di video, mendapatkan sampel microinvertebrata iaitu di bahagian upstream, middle stream dan juga downstream sungai. Tapi untuk sungai Kim Kim dia agak istimewa dan kita hanya boleh akses pada tempat-tempat tertentu sahaja. Okey, di mana yang kita dapati microinvertebrate boleh hidup. Okey, dan jika di tempat yang agak bahaya kita tak akan benarkan sentuhan dengan air. Okey, jadi dengan kaedah ini masyarakat akan dapat menilai bagaimanakah hidupan microinvertebrata tu bertaburan di dalam air bersama habitat dan ciri-ciri mereka dan mereka dapat plot dan transferkan kepada water quality. Okey, kami juga bekalkan water quality kit kepada mereka dan dengan ini mereka dapat menilai sendiri kesetaraan nilai bacaan water quality yang diperolehi daripada water quality kit dengan plot average score protection daripada hidupan microinvertebrata itu. Jadi kedua-dua bacaan ini adalah setara dan mereka dapati yang kualiti sungai tersebut adalah dapat ditransferkan atau dapat ditunjukkan oleh hidupan di sungai tersebut. Okey, sebenarnya bukan microinvertebrate saja yang boleh menilai atau menunjukkan kualiti air, dia boleh juga ditunjukkan melalui serangga, benda-benda yang hidupan-hidupan yang berterbangan daripada pokok-pokok di sekitar sungai tersebut. Okey. Jadi melalui pemindahan ilmu sebegini yang kami garap daripada beberapa peringkat masyarakat dan kami sentiasa berharap agar knowledge transfer ini berlaku dari generasi ke generasi. Okey, dan ada banyak lagi program-program yang kami akan lakukan di Sungai Kim Kim ini untuk meneruskan kelestarian Sungai Kim Kim. Dan di kesempatan ini saya ingin ucapkan terima kasih kepada Kementerian Pengajian Tinggi dan juga Kerajaan Negeri Johor dan juga pihak berkuasa tempatan
Pasir Gudang, khasnya kerana telah memberikan sokongan dan juga initial funding untuk kami memulakan program ini. Dan yang paling penting ialah kerjasama dan sokongan yang diberikan oleh masyarakat di Pasir Gudang itu sendiri. Okey, terima kasih sekali lagi. Setakat ini dulu Dr. Jo untuk pusingan yang pertama. Terima kasih. Baik, terima kasih. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Dr. Azra telah pun menceritakan satu perjuangan yang dilakukan. Ya, jika UTM menukarkan keadaan fizikal di Sungai Kim Kim, maka tim daripada Dr. Azra ini menyantuni anak-anak dan komuniti di Sungai Kim Kim agar mereka cakna, agar mereka sedar akan mereka cinta kepada Sungai Kim Kim. Jadi kedua-dua projek ini terlalu hebat. Kita tengok pula apakah projek yang ketiga. Adakah lebih hebat lagi? Saya menyebut panel kita yang ketiga, Profesor Madya Dr. Effendi. Apakah pula perjuangan saudara di Sungai Kim Kim? Silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kapal dagang dari seberang, syarat muatan buah beri. Dari Melaka kami berjuang demi Sungai Kim Kim lebih lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada tuan moderator dan juga selaku ketua zon selatan kami. So, seperti mana UTM dan Syam, Alasan patut untuk power. kami juga di UTM memainkan peranan dalam projek kelestarian Sungai Kim Kim. Dalam bidang apa? Kami dalam bidang education, iaitu pendidikan. Komuniti kami, guru-guru serta pelajar-pelajar. Pepatah Melayu ada mengatakan, melempuh buluh biarlah daripada rebung. So, itulah usaha kami dalam memastikan pelajar-pelajar yang juga merupakan salah satu komuniti di sekitar Sungai Kim Kim agar mereka mendapat satu awareness bahawa kepentingan pemeliharaan Sungai Kim Kim ini. Namun begitu, tugas universiti sebagai orang yang memberikan ilmu, knowledge transfer, pemindahan ilmu itu kami berikan kepada mereka melalui mengadakan pertandingan River Cleaning Robot Challenge. Kerana apa? Kerana kami mahu pelajar-pelajar ini diuji kreativiti, inovatif mereka dan kebijaksanaan mereka dalam menyelesaikan masalah berkaitan dengan kebersihan Sungai Kim Kim. Kita dapat melihat negara-negara yang maju seperti di Jepun, Korea dan Singapura, pelajar-pelajar mereka ataupun the young generation mereka mempunyai ilmu-ilmu yang tinggi dalam pemulihan sungai-sungai mereka. So di sini kami juga di UTM cuba memberikan ilmu itu agar mereka dapat mengetahui ilmu itu dan dapat mereka implement ataupun melaksanakannya. Di program River Cleaning Robot Challenge ini yang diketuai oleh Profesor Madya Dr. Syarif bin Muhammad Anas, salah satu team leader untuk University for Society program ini, kami setiap pelajar diminta untuk membina ataupun membangunkan prototipe robot bagi menjaga kebersihan sungai, memberikan idea-idea dengan mencipta produk-produk yang baru. Alhamdulillah, kami terdapat pelbagai program daripada sebelum PKP sehinggalah selepas PKP. Kami dapat memberi taklimat kepada hampir lebih kurang 38 buah sekolah di sekitar Sungai Kim Kim. Right, di sekitar kawasan Pasir Gudang, di bawah kerjasama PPD Pasir Gudang, insya-Allah. Kami juga seketika PKP hari itu kami juga dapat melaksanakan pengajaran, pembelajaran ataupun proses pemindahan ilmu itu secara maya melalui media sosial, dari Telegram, YouTube channel dan sebagainya. Tujuannya adalah untuk terus support kepada pelajar-pelajar ini dan memberikan ilmu-ilmu kepada pelajar-pelajar ini agar mereka mengerti. Ada pelajar bertanya pada kami, bagaimana pertandingan ini dapat relate kepada kelestarian Sungai Kim Kim. So, pertandingan ini adalah untuk membina robot yang berjalan di atas sungai, laut ataupun lebih senang dikatakan di atas air. So, semasa mereka membina robot-robot ini, mereka dapat mengetahui bahawa kepentingan penjagaan sungai-sungai dan kita dapat melihat bahawa dengan semangat pelajar-pelajar ini yang bermotivasi daripada 38 buah sekolah yang menerima ilmu daripada kami dan tim kami, 22 buah sekolah berjaya menyiapkan robot dan video-video. Begitu cekal mereka bagaimana mereka
berusaha semacam ini kami insya-Allah. Seperti kita ketahui mesti memainkan peranan projek community, right? Agenda pastikan kita terus relevan sebagai tapi merupakan bahan kepada kesejahteraan Dr. Fendi nampaknya masyarakat. terganggu. Dr. Fendi punya ni. Oleh MC kami iaitu Profesor Dr. Wira, Dr. Rahab, Okey, baiklah tuan-tuan sekalian, nampaknya Dr. Fendi punya ni terganggu ya siaran internetnya. Maka tapi kita dapat melihat ya usaha-usaha yang telah dilakukan walaupun beliau menjelaskan tadi secara nampak balik. Okey, baiklah, tapi kita dapat mendengar dengan jelas ya Sekejap. yang telah dilakukan oleh Dr. Effendi dan timnya ya, bagaimana mereka membimbing, mendidik dan membantu anak-anak ya di seluruh Pasir Gudang itu agar mereka mencintai lagi ya secara penuh mendalam, bukan sekadar mencintai, bahkan mereka berjaya membina robot-robot ya dengan penuh daya kreativiti yang tinggi untuk menyelamatkan Sungai Kim Kim. Jadi kita ucapkan ribuan terima kasih ya kepada Dr. Fendi. Kita pergi pula kepada panel kita yang keempat. Panel yang pertama terlalu hebat, panel yang kedua sangat hebat, panel yang ketiga ya Allah sangat-sangat hebat. Maka kita lihat pula apakah projek yang dilaksanakan oleh Dr. Hafiz daripada Universiti Sains Islam Malaysia, seorang anak muda dan pakar perubatan ini. Silakan Dr. Hafiz. Dr. Hafiz? Nampaknya Dr. Hafiz juga hilang ya daripada radar kita. Sangat mencabar nampaknya ya perjuangan kita pada tengah hari ini ya, semakin lama semakin ramai yang menghilang daripada radar kita. Tidak mengapa tuan-tuan sekalian ya, kita menunggu supaya Dr. Hafiz ini akan dapat dipulihkan ya laluan internetnya. Kita pergi kepada pusingan yang kedua dahulu ya, sebelum kita kembali kepada Dr. Hafiz untuk beliau menjelaskan projek yang telah dilakukan di Sungai Kim Kim ya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, untuk pusingan yang kedua ya, kita akan bersama-sama sekali lagi dengan ahli-ahli panel kita setelah kita melihat daripada pusingan yang pertama tadi ya, segala perjuangan yang telah dilakukan, apakah projek yang telah dilaksanakan, bagaimana mereka menyantuni bukan sahaja Sungai Kim Kim, bahkan masyarakat di sekitarnya. Satu perjuangan yang sangat menakjubkan, satu perjalanan perjuangan yang sangat mendebarkan. Kita pergi kepada pusingan yang kedua. Saya mulakan dengan serangkap pantun. Berjalan dara ke tengah halaman, bertemu teruna teman sepermainan. Pusingan pertama, padat aktiviti kemasyarakatan. Pusingan kedua, pasti lebih mendebarkan. Sebelum kita masuk ke dalam pusingan ini, sekali lagi kita saksikan satu klip video yang akan kita tonton bersama-sama. Mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi pihak Pejabat Pendidikan Daerah Pasir Gudang, saya ingin merakamkan jutaan terima kasih atas kerjasama yang telah diberikan oleh pihak UTM, UTEM, UTHM dan USIM dalam perkongsian kepakaran kepada sekolah-sekolah di Pasir Gudang melalui projek U4S Zon Selatan sepanjang tahun 2020 dan 2021. Sesungguhnya kerjasama dan jaringan ini
dapat memberikan impak yang memberangsangkan kepada guru dan murid-murid, khususnya dalam meningkatkan kesedaran terhadap kepentingan penjagaan alam sekitar. Selain itu, program U4S ini juga telah mendorong guru dan murid untuk meningkatkan kemahiran dalam melaksanakan STEM di sekolah dan seterusnya kepada masyarakat. Adalah diharapkan agar kerjasama ini dapat diteruskan ke arah meningkatkan objektif yang disasarkan. Sekian, terima kasih. Okey, baiklah tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Demikian tadi ya, satu video yang telah kita saksikan. Suara daripada komuniti ya, yang mewakili masyarakat di Sungai Kim Kim. Bagaimana mereka menzahirkan rasa terima kasih kepada U4S yang telah datang turun daripada USIM, daripada UTM, daripada UTHM, bahkan daripada UTM yang turun bersatu tenaga untuk membantu menyelamatkan Sungai Kim Kim yang menjadi nadi di Pasir Gudang itu. Jadi sebelum kita pergi pusingan kedua, saya lihat Dr. Hafiz telah pun kembali semula ke layar kita. Mungkin agaknya, silakan Dr. Hafiz, 4 minit untuk menjelaskan apakah projek yang telah dilaksanakan oleh Dr. Hafiz dan tim daripada USIM. Silakan. Terima kasih PM Jo. Saya minta maaf tadi ada beberapa gangguan internet sekejap di kawasan rumah saya. InsyaAllah saya kembali. Jadi sebab tadi Dr. Fendi, PM Jo dah berpantun, saya pun tengah siap-siap nak berpantun, tiba-tiba hilang. Jadi pantun daripada saya. Indah berseri busana jauhari, memikat kalbu putra nan tampan. USIM datang, wajah berseri. Salam semua saya ucapkan. Okey, rakan-rakan yang saya hormati daripada UTM, UTHM dan juga UTM. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala syafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertamanya saya ucapkan terima kasih banyak kepada pihak Sekretariat U4S Zon Selatan kerana sudi menjemput saya untuk sama-sama memeriahkan sesi webinar kita pada hari ini. Jadi izinkan saya memperkenalkan dahulu. Kumpulan kami di USIM terdiri daripada beberapa orang pensyarah daripada pelbagai bidang ya. Kita ada Profesor Madya Dr. Rafidah Hanim, kita ada Profesor Madya Dr. Zairina, kita ada Dr. Nadia, Dr. Nizam, Dr. Madihah, Dr. Fakri, Dr. Izzat, Dr. Sharifah Hanum, Dr. Zali Rizal dan juga rakan-rakan saya di Pusat Libatsaman Masyarakat USIM. Jadi mereka ni terdiri daripada berbagai-bagai bidang kepakaran. Dan seorang lagi Dr. Nizam juga, daripada pakar perubatan kesihatan awam, ada pakar psikiatri, ada pakar psikologi, semua yang banyak membantu saya dalam menyediakan program kami di USIM pada untuk U4S ini. Alhamdulillah, pihak USIM telah diberikan satu tanggungjawab yang besar di dalam projek kelestarian Sungai Kim Kim ini, di mana kami akan membantu di dalam aspek ataupun skop kesihatan. Seperti yang kita sedia maklum, tragedi pencemaran di Sungai Kim Kim pada tahun 2019 telah memberikan impak yang besar kepada penduduk sekitar. Salah satunya merupakan impak kepada kesihatan penduduk di situ. Jadi impak kesihatan ini kita boleh bahagikan kepada dua cabang atau bahagian. Yang pertama adalah impak kepada kesihatan fizikal. Ini lebih jelas kelihatan. Contohnya apa yang kita boleh lihat sewaktu dalam berita dan televisyen, mana kita tengok pelajar-pelajar ni muntah-muntah, pening kepala, rasa tidak selesa, lahar yang pengsan. Manakala impak yang kedua pula ialah melibatkan kesihatan mental ataupun psikologikal. Impak psikologikal ini sebenarnya lebih sukar untuk dikesan dan memerlukan pemerhatian yang khusus. Jadi kami di USIM telah memfokuskan perhatian kami bagi menangani masalah kesihatan dari aspek psikologikal yang terjadi akibat daripada tragedi yang melanda Sungai Kim Kim ini. Di pihak USIM, kami telah memperkenalkan program yang kita namakan sebagai Psychological First Aid. Di dalam program ini, kita akan melatih peserta-peserta yang terlibat akan cara-cara terbaik dalam menangani mangsa-mangsa yang masih terkejut, trauma dan terkesan akibat daripada bencana atau tragedi yang menimpa mereka. Untuk program Psychological First Aid ini ataupun lebih dikenali sebagai PFA, kami telah bahagikan program ini kepada beberapa fasa. Dalam fasa pertama,
sasaran utama kami adalah untuk melatih fasilitator-fasilitator kami serta memberikan pengtaudiahan kepada mereka untuk diiktiraf sebagai PFA trainer. Okay, jadi program ini telah kami jalankan secara fizikal pada tahun lepas lah 2020, sebab tu kita boleh berjumpa depan-depan lagi. Seterusnya bagi fasa kedua, perancangan kami pada asalnya adalah untuk turun ke Padang, turun ke Pasir Gudang dan berjumpa dengan kaunselor-kaunselor sekolah di sana. Tapi wa makaru wa makarallah innallaha akramul makirin, kita rancang, Allah rancang, tapi perancangan Allah tu yang terbaik. Kami sudah bersiap-siap sedia nak turun ke Pasir Gudang ni, dah tak sabar nak jumpa cikgu. PKP secara total telah dilaksanakan. Namun atas dasar semangat yang tinggi serta tidak mahu menyerahkanlah di kalangan ahli pasukan kami, serta respon serta cadangan daripada peserta-peserta yang sendiri yang sudah bersedia, kami menukarkan mod program kami kepada platform maya menggunakan Google Meet. Alhamdulillah, sambutan yang diterima sangat menggalakkan. Sesi perkongsian, pengalaman serta kisah-kisah yang diceritakan kepada kami akan perkara yang terjadi sewaktu kejadian pencemaran tersebut sangat membuka mata kami. Ini menambah semangat kami untuk sepasukan untuk sama-sama membantu penduduk yang terjejas, terutamanya daripada aspek psikologikal. Saya bagi satu contoh, ada seorang cikgu kaunselor, sewaktu dia sedang bercerita kepada kami akan apa yang berlaku sewaktu kejadian tersebut, dia tiba-tiba rasa berdebar-debar. Rasa macam teringat-ingat kembali, walaupun dia cerita saja, tapi benda itu membawa dia kembali kepada saat-saat sewaktu berlaku yang terjadi itu. Jadi inilah yang kita cuba atasi dan cuba kita elakkan. Walaupun kejadian itu telah berlaku lebih kurang setahun, 2 tahun yang lepas, masih ada lagi perasaan itu dalam diri mereka. Oleh itu saya merasakan program UFS ini dengan fokus kepada kelasian Sungai Kim Kim sebenarnya sangat tepat pada waktunya. Dan insyaAllah saya rasa dengan kerjasama yang diberikan oleh rakan-rakan UFS yang lain, kita mampu sama-sama berjaya dalam projek ini. Terima kasih, Dr. Jo. Okey, terima kasih Dr. Hafiz. Ya, satu jawapan yang begitu padu sekali ya, dan penceritaan serta pantun yang sangat menakjubkan. Nampaknya setelah ramai yang berjaya membalas pantun-pantun yang saya kemukakan, kita pergi kepada pusingan yang kedua, tuan-tuan sekalian. Ya. Kalau tadi saya beri pantun, kali ini kita bagi lagu pula. Saya nak tengok mampukah panel kita membalasnya dengan lagu-lagu yang lain. Ya. Bumi yang tiada udara, bagai tiada nyawa, pasti hilang suatu hari tanpa disadari. Mungkinkah satu hari nanti kita akan kehilangan bumi kita ini? Mungkinkah satu hari nanti kita akan kehilangan Sungai Kim Kim ini? Jadi saya lihat masing-masing telah pun menyatakan projek yang dilakukan. Tetapi kita hendak lihat tajuk pada hari ini, kelestarian Sungai Kim Kim. Apakah lagi kesinambungan yang akan datang? Adakah projek ini akan terhenti setakat ini? Dan kita akan membiarkan alam kita ini bagaimana? Jadi kita minta bagaimana jawapan daripada panel-panel kita. Kita pergi kepada panel yang pertama. Dr. Hisham, apakah lagi perjuangan yang akan diteruskan di bumi Kim Kim ini? Silakan. Terima kasih sekali lagi PM Dr. Jo, hebat panel juri. PM Dr. Jo pun tadi menyanyi berpantun. Saya tak pandailah berpantun dengan menyanyi ni. Tapi saya tertariklah dengan apa yang PM Dr. Jo kata tadi. Adakah satu hari nanti kita akan hilang Sungai Kim Kim ataupun sungai-sungai yang tercemar ni? Sungai tidak akan hilang. Yang hilang adalah rohnya. Yang hilang adalah visibility-nya. Yang hilang adalah keunikannya, kemanfaatnya dan sebagainya. Fizikal itu, sungai itu tetap ada. Tetapi bagaimana sungai itu terus menjelma sebagai sebahagian daripada diri kita. Nah, inilah yang penting kita lihat. Sebab itu saya ingin menjawab sedikitlah lagu tadi. Sungai tidak akan hilang. Yang hilang adalah rohnya. Rohnya itulah yang akan kita kembalikan. Bagaimana sungai akan memberi manfaat yang optimum mungkin kepada masyarakat. Dalam konteks kalau kita tengok sekarang ni agenda United Nations untuk mencapai Sustainable Development Goal ataupun matlamat pembangunan yang mampan telah menggariskan beberapa 17 pillars yang ingin dicapai. Sebagai contoh, bagaimana sungai ini menjadi good health and well-being kepada masyarakat. Kemudian bagaimana dia juga pentingnya dalam pembangunan sebuah kawasan bandar, sebuah kawasan perumahan dan sebagainya. Termasuklah kawasan industri seperti di
Sungai Kim Kim ini. Begitu juga dengan bagaimana sungai ini berfungsi sebagai tempat kehidupan, habitat yang sedia ada ataupun yang pada masa akan datang. Jadi dalam konteks ini pihak UTM sekali lagi dalam memastikan bagaimana plan perancangan tersebut akan diterjemahkan ataupun diimplementasikan, kita akan mengkaji lebih terperinci khususnya dalam aspek pemulihan ekosistem. Sebab itu bila kita katakan sungai itu, dia sangat kaya dengan biodiversitinya, dia sangat kaya dengan living things, dia sangat kaya dengan ekosistem yang berkait. Bukan hanya sungai itu sebagai satu komponen saja, tetapi dia juga berkait dengan kehidupan masyarakat seharian. Sebagai contoh, sekiranya aktiviti-aktiviti yang negatif masih berlaku, dumping waste material, kemudian masyarakat tidak endah, malah berbagai lagi, akhirnya dia akan menghancurkan. Ibarat mungkin suci dalam debu sungai kita. Sebab itu dalam proses ini, kita ingin menterjemahkan bagaimana sungai itu nanti menjadi sebahagian. Sebab itu saya kata tadi, daripada backyard kepada front yard. Kita lihat hari ini kita sangat mendekorasi ruang tamu kita. Kenapa kita tidak boleh mendekorasi sungai kita? Kerana pada hari ini kita lihat sungai itu di belakang kita. Why not hari ini kita letakkan sungai itu di hadapan kita, hari-hari kita lihatnya, hari-hari kepentingan sungai dalam diri kita. Sebab itu dalam konteks ini, pemulihan ekosistem nanti kita akan kaji sebagai contoh dari segi kualiti airnya, habitat dan sebagainya, termasuklah riparian zone. Mungkin kita perlu buat artificial wetland, weir, berbagai treatment untuk proses meningkatkan kualiti air. Kemudian kita terus menghubungkan sungai dengan masyarakat. Sebab itu perlunya wujud accessibility direct kepada masyarakat. Perlu ada laluan. Alhamdulillah hari ini Sungai Kim Kim telah dianggap sebagai projek denai kebangsaan. Dan hari ini kita lihat ada komuniti yang telah mula bergerak berhampiran dengan sungai. Kemudian akhirnya kita lengkapkan pula dengan fasiliti. Sebab itu kalau kita tengok sungai-sungai yang terbaik seperti di Singapura, kita ada Alexandra Canal, kita ada Punggol Riverside. Kalau kita pergi Jepun ada Sumida River, kemudian Chonggechong River di Seoul. Begitu juga dengan sungai-sungai di Malaysia ini. Saya rasa Sungai Kim Kim ini sangat baik dan berpotensi kan dia melalui kawasan komuniti. Masalahnya, isunya adalah bagaimana komuniti itu akan rapat dengan sungai. Kemudian akhirnya, bila pembangunan ini dijalankan secara komprehensif, melibatkan pembangunan makro and mikro, kita akan melihat imej sungai itu akan menjadi terbaik. Sebab itu kelestarian sungai ini sebenarnya adalah kita lihat bagaimana past, present and future. Di masa lalu kita jadikan sepadan, pada hari ini kita proses perubahan, proses transformasi kepada sungai menjadi nadi masyarakat, dan akhirnya kita akan lihat pada masa hadapan, generasi masa hadapan akan melihat sungai ini, anak-anak kita atau adik-adik kita akan menggunakan sungai sebagai satu daripada kawasan kehidupan mereka, sama ada daripada aktiviti rekreasi, leisure, malah aspek pendidikan juga. Dan sungai ini tidak akan hilang, rohnya perlu dikembalikan, akhirnya ia perlu menjadi sebahagian daripada jiwa kita. Kita perlu menjiwai sungai ini sebagai salah satu daripada kehidupan seharian kita. Sedikit sambungan P.M. Dr. Jo. Okey, terima kasih. Terima kasih sekali lagi Dr. Hisham ya. Rupa-rupanya sungai itu tidak hilang, tetapi kita jangan biarkan rohnya hilang supaya suci dalam debu itu dapat disirnakan. Jawapan yang sangat menakjubkan daripada Dr. Hisham, dan kita melihat wajahnya dengan penuh semangat untuk meneruskan perjuangan di Sungai Kim Kim. Kita saksikan pula panel kita yang kedua. Apakah masih terus bersemangat meneruskan perjuangan ini atau akan terhenti? Dengan segala hormatnya dipersilakan Dr. Azra. Okey, terima kasih sekali lagi Tuan Moderator PM Dr. Johari. Okey, dalam fasa 2 ni, kami akan teruskan dengan pelbagai lagi program untuk Sungai Kim Kim. Bermaksudnya di sini kami menyasarkan dengan penambahbaikan program dan juga modul dan juga kesedaran untuk masyarakat bersama-sama lagi dengan kami dan terus bersama dengan Sungai Kim Kim untuk ke arah yang kualiti yang lebih baik. Kami sediakan pelbagai program lagi, termasuk antara program yang kami cadangkan River Ranger, Friends of River, River Rehab, mud ball activation, water balance dan sebagainya. Okey, dari segi program, kita melihat program-program yang kita akan jalankan ini dengan bermaksud masyarakat akan turun bersama ke Sungai Kim Kim, dan melalui modul dan juga pendekatan yang kami ambil ini, masyarakat sedikit sebanyak akan mempelajari bagaimana keseimbangan sungai itu bermula daripada keseimbangan air, aliran sungai itu sendiri, dan juga bagaimana aktiviti manusia
masyarakat boleh menghidupkan sungai itu. Bak kata PM Dr. Hisham tadi, sungai itu tak akan mati jika roh yang kita cuba hidupkan tu pada sungai itu akan sentiasa berterusan. Okey, jadi kita masih ada masa untuk selamatkan sungai Kim Kim kita. So daripada program yang kita rancangkan ini, maksudnya kita akan membawa lagi masyarakat turun ke padang, turun bersama untuk melihat sendiri dan juga merasai dan bagaimanakah program-program ini dapat menukarkan kualiti air sungai. Okey, itu sasaran kita, menukarkan kualiti air sungai sama ada dari level 4 kepada level 3 atau dari level 3 kepada level 2. So di upstream, middle stream dan juga downstream kita tak tahu, dia mungkin berbeza, setiap kali dia berbeza dia punya kualiti, especially bila aktiviti manusia terlalu banyak, manufacturing dan juga surface runoff dan juga pelbagai lagi sumber pencemaran. Jadi mereka dapat tahu dari manakah datang punca pencemaran ini dan mereka dengan harapan dan mereka dapat menyelesaikannya dan juga dapat sekurang-kurangnya merasai sense of the water quality tu, changes of the water quality. Okay, jadi modul-modul kami ni kami susun dan kami akan sampaikan kepada sekolah-sekolah di Pasir Gudang, sekolah menengah, sekolah rendah dan juga masyarakat setempat termasuk masyarakat industri. Okey, dalam suasana PKP sekarang yang sangat terhad dia punya pergerakan, kami usahakan juga untuk membangunkan website. Okey, di website kami iaitu http www.sungaikimkim.com. Okey, saya letakkan sebagai .com supaya dia menjadi worldwide. Okey, worldwide, so dapat diakses di pelbagai sudut dunia. Tidak terhad sahaja kepada .my kepada Malaysia. Jadi perkataan sungai dikekalkan means dia tidak bertukarkan kepada river. So biar sungai itu sendiri mendapat perhatian, perkataan sungai itu sendiri mendapat perhatian dan Sungai Kim Kim. Okey, dalam website ini kami letakkan semua modul yang boleh dimanfaatkan oleh 4 golongan, sekolah rendah, sekolah menengah, masyarakat dan juga industri, dan juga kami masukkan program-program lain yang diorganize atau dianjurkan oleh Universiti Teknologi Malaysia, UTM, UTM dan juga USIM supaya masyarakat dapat melihat secara overview dan dapat melihat secara integrasi semua program ini ke arah melestarikan Sungai Kim Kim. Okey, jadi masyarakat terutamanya dapat bersama-sama kami. Okey, so kita tak dapat berhentikan usaha ini, especially melibatkan kesedaran dan juga pendidikan. Kita tak akan berhentikan. Dia melibatkan perubahan sikap, attitude masyarakat, attitude kita semua. Dan juga pendidikan ini kami berkonsepkan kepada pendidikan berterusan iaitu lifelong learning. Jadi kami sentiasa mengharapkan agar modul pendidikan ini dan juga kesedaran ini dapat diteruskan dari generasi ke generasi. So program ini berlangsung selama 3 tahun, contohnya 4 tahun. Dan kita akan teruskan lagi, masyarakat akan teruskan lagi semakin menjadi budaya dan nilai hidup. Okey, kita menghasilkan modal insan daripada program ini. So, bak kata Dr. Jo tadi supaya masyarakat lebih cakna lagi dengan kesihatan sungai. Okey. So dengan fasa seterusnya kami akan membawa semua program ini dan seterusnya akan mendokumentkan yang tentang mengenai kehidupan dan juga kesihatan Sungai Kim Kim ini. Kami berharap daripada program yang kami rancangkan ini akan menjadi model kepada sungai-sungai lain di negeri Johor khasnya dan juga sungai-sungai lain di Malaysia amnya. Jadi so, dengan harapan kami bersama kita menuju ke arah kelestarian Sungai Kim Kim dan saya ingin mengucapkan lagi sekali terima kasih kepada seluruh masyarakat Pasir Gudang yang telah bersama-sama memberi sokongan dan semangat dan kerjasama yang baik kepada kami dalam memperbaiki kualiti air sungai. So, semua dah bagi pantun, saya save the best for last. Saya memberikan pantun saya juga. Di langit biru ada pelangi, tidak ku lupa hitung warnanya. Cukup sekian dari kami, terima kasih atas perhatiannya. Okey, dari Palembang turun ke Bahau, berjumpa adik cantik rupawan. Pasir Gudang, ku sayang janganlah risau, UTHM datang beri bantuan. Okey.
Terima kasih sekali lagi kepada semua yang sudi mendengar pada sesi kita pada pagi ini. Okey, kembali pada Dr. Jo. Okey, terima kasih Dato' Azra. Tak sangka rupanya ya, dia boleh berpantun begitu hebat sekali. Baik, terima kasih. Nampaknya perjuangan masih diteruskan ya. Walaupun projek ini dilanda oleh PKP dan sebagainya, tapi Dr. Azra telah menyiapkan modul-modul untuk turun kepada masyarakat, membangkitkan kesedaran dan cakna mereka kepada Sungai Kim. Baik, kepada Dr. Fendi. Tadi internet dia terputus-putus. Kita harap kali ini internet dia akan menjadi lebih sempurna ya. Berjalan kenanga di tepi kali, melangkah ayu tepian titi. Apa lagi usaha Dr. Fendi menyelamat sungai yang dicintai. Saya berikan masa 4 minit. Minta maaf lah ada masalah teknikal tadi. Tapi saya berminat dengan lagu yang PM Joe tadi nyanyikan. Saya nak petikan sedikit Bumiku yang kian pudar, siapa yang melihat? Dikala kita tersedar, mungkinkah terlewat? Jawapannya masih lagi tidak. Pasal kita adalah khalifah Allah di muka bumi ini. Dan kalau kita dengar tadi, panel pertama, PM Dr. Hisham menyatakan tentang roh. So, roh tu siapa yang nak bangkitkan? So, di sini kita di UTM, kita fokuskan kepada pembelajaran dan pendidikan kepada anak-anak generasi baru. Seperti saya katakan tadi, pertandingan Smart River Challenge tadi, kita memberikan ilmu-ilmu kepada pelajar-pelajar agar awareness tu muncul. So kali ini, pada masa akan datang setelah habisnya program fasa 1, fasa 2 adalah kita ingin terus memberikan ilmu ini. Tapi kali ini dengan lingkar-lingkup yang lebih luas. Kita tidak lagi ke arah Pasir Gudang sahaja, tapi kita ingin pergi ke semua sekolah-sekolah di negeri Johor. Bukan itu saja, kita akan merentasi Melaka dan Negeri Sembilan supaya kawasan zon selatan semua pelajar-pelajar ataupun generasi baru ini dapat mengetahui ilmu itu. Kerana apa? Kerana kita penting. Di Malaysia ni kita tahu kita mempunyai hampir 1000 buah sungai yang tercemar dan kita ada lebih kurang 100 buah sungai yang tercemar di negeri Johor. Dan Sungai Kim ini merupakan titik tolak di mana kita bergerak bersama-sama 4 universiti ini untuk menyedarkan komuniti setempat dan juga diri kita sendiri tentang kepentingan sungai ini. So, rancangan kami adalah untuk mengadakan program pembinaan ilmu melalui pertandingan STEM, Sains, Teknologi, Engineering dan Mathematics, di mana kita akan menguji kreativiti kebijaksanaan peserta dalam menyelesaikan masalah kebersihan Sungai Kim dan sekaligus menjadi pemenang bukan saja di dalam pertandingan itu, tapi pemenang dari segi ilmu yang didakapi. So, kedua program ini kita melibatkan banyak pihak. Kita tahu hasrat KPT untuk menjalankan projek berbentuk quadruple Suku juga daripada pertandingan kami ini ataupun program yang kami akan laksanakan di fasa 1 dan juga di fasa 2, di mana kami mendapat kerjasama daripada pihak PPD Pasir Gudang, pihak JPS Johor, pihak JAS Johor, ibu bapa, setiap pelajar-pelajar. Seperti saya katakan tadi, ketika PKP ini pelajar-pelajar melakukan aktiviti semua di rumah, dan saya ucapkan terima kasih kepada ibu bapa yang membantu pelajar-pelajar dalam menyelesaikan program-program ini. Tidak dilupakan juga kita mendapat sokongan daripada company-company di sekitar Sungai Kim. Ini satu berita yang baik di mana saya menerima pelbagai surat daripada pelajar-pelajar menyatakan sokongan daripada industri di sekitar Sungai Kim. Penyedaran daripada anak-anak ini memberikan kesedaran juga kepada semua komuniti-komuniti di sekitar Sungai Kim. Kami juga mendapat kerjasama yang baik daripada pihak ST Microelectronics Sembilan Berhad Muar Johor, di mana memberi sumbangan bukan saja dari segi dana tapi juga dari segi sokongan penjurian dan sebagainya. Kami juga mendapat sokongan daripada pihak IEEE OES, Oceanic Engineering Society di Malaysia dalam melaksanakan program ini. So kita dapat lihat PM Joe dan semua rakan-rakan, program kita ini collectively semua pihak terlibat. Dia bukan satu pihak. Saya tak boleh bergerak dengan sendiri. Kita tak boleh bergerak dengan sendiri. Kita mahu ramai pihak terlibat dan pelajar-pelajar ini mula mendapat motivasi untuk bergerak. Jikalau rakan-rakan semua ataupun tuan-tuan untuk melihat hasil daripada outcome program kami dapat
dapatlah kiranya lewati Facebook kami, Pusat Kolaborasi Industri dan Masyarakat Universiti Teknikal Malaysia Melaka. Di situ terdapat pelbagai video dan robot-robot yang ditunjukkan oleh pelajar-pelajar di mana mereka melahirkan hasrat mereka bagaimana untuk membersihkan sungai ini, dan juga kami akan terus merancang seperti saya katakan tadi program-program yang baru, program STEM, program yang lain untuk terus menyemarakkan projek ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada tim U4S UTM diketuai oleh PM Dr. Syaril, PM Dr. Zainul, Cik Bazli dan rakan-rakan di Pusat Kolaborasi Industri Masyarakat UTM, dan tidak lupakan juga kepada PNCJ kami PMIR Dr. Muhammad Nazim bin Osman, sokongan beliau, dan juga kepada NC kami Profesor Dr. Wira dan Dr. Raha Abdul Rahim. Okey, terima kasih Tuan Jo. Alright, Alhamdulillah. Terima kasih Dr. Fendi ya. Akhirnya nampaknya kali ini dia punya line begitu smooth sekali berbanding dengan pusingan yang pertama tadi. Alhamdulillah. Untuk panel kita Alhamdulillah. yang keempat. Untuk panel kita yang keempat, Dr. Hafiz, anak muda yang handsome ini. Bunga melati di tengah taman, tersenyum berseri, gadis rupawan. Dr. Hafiz, pakar perubatan. Apakah lagi bantuan yang diberikan? Terhentikah dengan PKP? Apakah lagi projek daripada Universiti Sains Islam Malaysia yang terbilang itu di Sungai Kim? Silakan Dr. Hafiz. Okey, terima kasih lain sekali Prof Jo atas soalan yang diberikan. Saya nak jawab pantun tapi saya rasa tak banyak sangat masa. Saya nak menyanyi, suara saya pun tak sesedap suara PM Jo. Jadi kita teruslah kepada jawapan yang perlu saya berikanlah. Apa lagi yang USIM nak buat ya? Okey, seperti yang telah dimaklumkan sebelum ini, sasaran akhir kami ataupun target utama kami di USIM adalah untuk membantu memberikan impak yang positif kepada masyarakat. Itu yang pertama. U4S itu sendiri bermaksud University for Society. Jadi universiti untuk masyarakat. Jadi apa yang penting bagi kami di USIM adalah untuk memastikan semua manfaat serta perancangan projek dan program kami akan memberi kesan positif kepada penduduk yang utama di sekitar Sungai Kim. Jadi untuk fasa seterusnya, kami bersama-sama dengan kaunselor-kaunselor sekolah dan fasilitator yang telah dilatih akan turun ke padang. InsyaAllah kita doa dapat turun ke padang. Kami memang nak sangat-sangat turun dan berjumpa dengan penduduk di Pasir Gudang dan di sekitar Sungai Kim. Mungkin selepas berakhirnya PKP inilah untuk sama-sama yang pertama kita melihat serta mengenal pasti tahap kesihatan mental masyarakat di sekitar, dan kedua dengan merancang program intervensi yang bersesuaian dengan hasil dapatan kami. Jadi masyarakat setempat akan dibantu untuk mengatasi rasa takut, trauma dan juga panik tragedi sekiranya berada berhampiran dengan kawasan sungai yang pernah tercemar. Ini dapat membantu kalau untuk menarik masyarakat setempat untuk sama-sama memeriahkan serta menggunakan segala kemudahan rekreasi serta pembangunan yang telah dijalankan oleh universiti-universiti lain di dalam projek U4S ini seperti UTM, UTHM dan UTM. Ini sekaligus menjadikan projek landscape dan pembangunan infrastruktur serta peningkatan kualiti air bagi Sungai Kim berjaya menarik kumpulan sasaran tanpa perlu mereka merasa bimbang, takut ataupun masih terngiang-ngiang dengan trauma dengan tragedi yang telah melanda sebelum ini. Seterusnya sama-sama menjadikan kawasan projek tersebut sebagai pusat rekreasi utama bagi masyarakat setempat. Jadi kalau macam Dr. Fendi tertarik dengan rangkap lagu saya pun tertarik juga dengan rangkap lagu Hijau daripada Zainal Abidin. Okey. Anak-anak tak boleh merasa mandi laut, saing, main ramai-ramai. Jadi kita harap lirik lagu tu kita tak sampai ke tahap itu. Kita harap anak-anak kita di masa akan datang akan dapat menikmati apa yang kita, walaupun saya ni muda mungkinlah dikira muda lah tapi kita harap anak-anak kita dan masa akan dapat menikmati apa yang kita nikmati untuk bermain dengan sungai, bermain dengan laut tanpa rasa bimbang dan takut, insya-Allah. Okey, terima kasih Dr. Hafiz ya. Alhamdulillah, suara daripada anak muda yang mengimpikan sungai ini menjadi lebih baik ya, akan datang generasi yang diwariskan
akan dapat memiliki sungai yang bersih, sungai yang indah, sungai yang menjadi nadi kehidupan ini. Baiklah, kita telah pun menamatkan pusingan yang kedua dengan satu rumusan bahawa keempat-empat universiti tidak akan berhenti, bahkan akan meneruskan perjuangan ini untuk menjadikan Sungai Kim Kim suatu sungai yang indah, suatu sungai yang hebat. Anak-anaknya, komunitinya bersama membantu membangunkan sungai ini. Baiklah, tuan-tuan yang dikasihi sekalian, kita telah pun selesai kepada pusingan kedua, kita masuk kepada pusingan yang terakhir. Saya membuka kepada seluruh hadirin dan hadirat daripada seluruh alam maya ini untuk bertanyakan soalan, ya. Hanya menuliskan saja di ruangan chatting dan kita akan bacakan soalan tuan-tuan sekalian untuk dijawab oleh ahli panel kita. Silakan. Soalan yang pertama, silakan. Baik, kita telah pun menerima satu soalan yang sangat hebat, ya. Saudara Farizi Abdul Razak, apakah cabaran terbesar dalam pelaksanaan projek Smart River Challenge dan bagaimana pasukan doktor menanganinya? Saya rasa soalan ini memang tak ada orang lain yang lebih layak untuk menjawabnya melainkan Dr. Fendi Aristotle kita. Dengan segala hormat yang dipersilakan Dr. Fendi. Okey, Assalamualaikum. So, terima kasih kepada yang memberi soalan. So, cabaran terbesar bagi saya lah, cabaran terbesar daripada kami adalah untuk melibatkan semua komuniti dan semua pihak. Persefahaman tu perlu. Untuk kami empat universiti ini daripada UTM, USIM, UTHM dan UTM untuk bekerjasama pun kita perlukan satu semangat setia kawan. Setia kawan yang begitu kukuh di mana kami berbincang tak kira pagi, petang dan malam sentiasa 24 hours untuk melaksanakan program ini. Kami di Melaka begitu jauhnya di Johor hampir 2 jam, namun kami tetap hadir dalam setiap mesyuarat ataupun setiap aktiviti yang dijalankan. Untuk program saya spesifik kepada pelajar-pelajar anak-anak muda ni bukan mudah untuk meyakinkan dan memberikan motivasi kepada pelajar-pelajar ini, tapi alhamdulillah seperti saya katakan tadi, semua pihak, ibu bapa, cikgu, guru besar, rakan-rakan semua memainkan peranan. Kita jangan berputus asa, kita tak boleh putus asa. Kalau kita berhenti, kita akan ketinggalan. So namun begitu kita terus, walaupun di PKP kita terus memberikan ilmu, knowledge transfer sentiasa dilakukan. Seperti saya katakan tadi, pihak tim saya ada membuat YouTube channel khas untuk pelajar-pelajar ini sahaja, supaya mereka sentiasa mendapat ilmu walaupun kita berada di jauhan. Dan kita wujudkan Telegram untuk berbincang. So, bagi saya tiada sekatan ataupun tiada apa yang boleh menghalang kami dan tim-tim USIM, UTHM dan UTM untuk terus berkhidmat. Kita dapat lihat tim UTM dapat menguruskan gotong royong tu, bukan mudah dalam keadaan separuh PKP ketika itu, tapi dapat menguruskan juga dengan SOP yang begitu bagus. Dan macam mana tim USIM dan tim UTHM berusaha walaupun ketika itu hampir setahun kita tergendala dalam melaksanakan program ini, tapi alhamdulillah ini resultnya dan outcome-nya kita dapat lihat, alhamdulillah, dan kita takkan berhenti di sini, kita teruskan lagi insya-Allah. Terima kasih PM Jo. Ya, terima kasih Dr. Fendi, terima kasih. Ya, satu jawapan yang begitu tuntas, ya, bahawa perjuangan kita tidak akan berakhir walau apapun cabaran yang berlaku, ya. Kita boleh buka lagi satu soalan. Silakan kalau ada soalan lagi. Yes, kita dapat satu soalan daripada saudara Wan Lokman. Bagaimana mengekalkan hubungan bersama komuniti? Wah, ya, ini soalan yang benar-benar mencabar, ya. Bagaimana kita dapat mengekalkan hubungan komuniti yang begitu padat di Sungai Kim Kim. Jadi saya rasa untuk menjawab soalan ini, kita pergi kepada pakar komuniti kita, Dr. Azra. Silakan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan yang begitu mencabar. Di saat-saat kita dilanda PKP, dilanda COVID ini, perhubungan kita sangat terhad dan rentas negeri daerah pun tak boleh semua. Jadi bagaimanakah gayanya, caranya program U4S ini untuk mengekalkan hubungan bersama komuniti? So sangat
signifikan di situ. Maka dengan di sini kami telah merancang pelbagai seperti kata tadi pelbagai usaha seperti kata PM Dr. Fendi tadi, usaha kami untuk bersama di alam maya. Walaupun tidak secara face to face, secara bersemuka. Kami sempat bersemuka sebelum PKP bermula, tetapi di pertengahannya sudah pun tidak dapat dibenarkan untuk berjumpa lagi, dan kami akan masih sentiasa bersama masyarakat Pasir Gudang untuk merealisasikan program ini. Jadi kami jalankan secara YouTube, kami jalankan secara Telegram, WhatsApp group, dan juga yang terbaru iaitu melalui website kami. Okey, jadi dengan cara macam ni, segala bahan-bahan yang kami ingin kongsikan kepada semua masyarakat di Pasir Gudang, kami masukkan, includekan dalam website kami dalam bentuk modul, dalam bentuk slides, dalam bentuk link kepada YouTube, dan juga gambar-gambar kami kongsikan agar masyarakat merasa kami masih dekat, kami bersama mereka. Okey, kami sentiasa bersama mereka dan tidak melepaskan mereka. Walau apa pun yang terjadi dalam keadaan sekarang, terutamanya kita tengok masih lagi ada kes-kes yang berlaku ataupun ada pencemaran berlaku di Pasir Gudang, kami follow. Okey, kami ikuti semuanya dari jauh dan kami sentiasa merangkakan bagaimanakah caranya untuk kami turun ke padang seperti kata Dr. Hafiz tadi, turun ke padang bersama-sama dengan masyarakat Pasir Gudang itu sendiri dan ke lokasi, iaitu kita ada 15 km Sungai Kim Kim, ke lokasi di upstream, middle stream dan juga downstream. Jadi setiap stretch stream sungai itu sendiri mempunyai cabaran-cabaran dia sendiri. Jadi kami terpaksa menggabungkan semua kepakaran kami dan juga teknologi yang kami tahu untuk sama-sama bersama masyarakat. Jadi kita simpan sehingga kita boleh berjumpa nanti secara semuka. So buat masa ini penghubung antara kita cuma YouTube channel, Telegram channel, WhatsApp group dan juga website. Okay, so kami harap sangat-sangat semua channel yang telah diusahakan ini mendapat manfaat sebaiknya daripada seluruh lapisan masyarakat di Pasir Gudang dan sesiapa sahaja yang melayari dan mengikuti program kami ini. Jadi itu saja PM Dr. Jo, jawapan dari saya. Alright. Terima kasih Dr. Azra, jawapan yang panjang lebar ya, bagaimana beliau berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk memastikan hubungan antara komiti itu akan terus berjalan walau PKP, walau apa pun yang berlaku di hadapan, kerana demi menyelamatkan sungai yang dicintai. Baiklah, tuan-tuan sekalian, kita boleh satu soalan lagi ya. Masa kita sangat terbatas. Mungkin kita boleh berikan satu soalan lagi. Kalau ada, silakan. Baik, daripada Siti Murni Umar, ya, saudari Siti Murni, adakah model khusus dibangun untuk memperkasa peranan river buffer zone? Ya, soalannya, adakah model khusus yang dibangunkan untuk memperkasa peranan sungai ini sebagai buffer zone? Siapa saya nak bagi soalan ni ya? Dr. Fendi, silakan. Dia senyum tu maksudnya dia boleh jawab, silakan. Okey, Assalamualaikum PM Jo. Dia kata river buffer zone Ya, betul. River buffer zone. Saya pun nak mengetahui perkataan ayat river buffer zone tu. Apa istilahnya? Saya pun kurang pasti river buffer zone tu. Sebagai zon penampan, Dr. Fendi. Zon penampan. Sungai itu sebagai zon penampan. Ya, kurang dengar. Saya kurang dengar, tapi tak apa. So bagaimana kami macam saya kata tadi untuk di UTM kami usahakan dari segi kelesterian sungai melalui education. Kami fokus kepada education. Saya rasa kalau dari segi buffer zone tu mungkin PM Hisham lebih sesuai. Teknologi dari segi landscape dan sebagainya. Mungkin PM Hisham boleh dapat menjawab. Okey, boleh. Silakan Dr. Hisham. Okay, terima kasih PM Dr. Jo dan juga PM Dr. Fendi. Saya rasa istilah buffer ni adalah memanglah sebagai satu ruang di antara sungai dan juga persekitarannya.
Tetapi dulu kalau kita katakan buffer ni atau penampan ni, dia ada dua fungsi dia. Satu adalah menghalang daripada beberapa mungkin noise, bunyi bising, kemudian udara dan sebagainya. Tapi kita juga perlu melihat bagaimana buffer itu juga dia friendly kepada masyarakat, dia mesra. Sebab itu dalam konteks sungai itu, dia juga sebagai satu kawasan koridor rekreasi masyarakat. Ada dalam konteks macam riparian, ruang riparian ni maksud dia di antara sungai dan juga konteks sekeliling kalau perumahan, industri dan lain-lain. Tapi at the same time, kita perlu juga melihat bagaimana sungai itu dia friendly. Dalam konteks buffer tu dia ada elemen-elemen yang mesra. Sebab itu sebagai contoh kita katakan tadi bahawa sungai itu perlu rapat dengan masyarakat, perlu ada denainya, perlu ada laluan akses dan sebagainya sehinggalah mereka merasai bahawa sungai itu sebagai satu taman rekreasi. Sebagaimana kita pergi ke taman-taman awam, tapi kita tidak melihat sungai itu sebagai komponen pengalian air saja, tetapi ia juga dari aspek meningkatkan kualiti kesihatan, riadah dan juga mereka boleh mengalami keunikan sungai. Kalau kita tengok dari sisi sejarah, memanglah banyak pendapatan berasal daripada sungai, bermula daripada sungai. Sebab itu sungai ini sangat penting, bukan hanya sebagai buffer kepada perkara-perkara yang ingin kita lindungi, tetapi dia juga perlulah friendly kepada masyarakat dan sekelilingnya. Sebab itu kita tidak mahu bahawa sungai dijadikan sebagai backyard lagi, kita mahu dijadikan sungai sebagai front kepada komuniti, sebagai living room kepada kita semua. Itu Dr. Johari. Okey, baik. Terima kasih Dr. Hisham ya. Sungai itu bukan hanya sebagai buffer ya. Kalau kita sebagai penampan ni mungkin agaknya kita boleh biarkan saja sungai itu dengan keadaan kosong begitu ya. Asalkan dapat dijauhkan daripada komuniti dan sebagainya. Ataupun dapat antara satu industri dengan komuniti supaya tidak berlakulah kesan gangguan kepada komuniti tersebut. Tapi kita tak nak setakat itu. Bahkan lebih daripada itu. Sungai itu menjadi penuh kemesraan, penuh kecintaan, taman yang indah, kawasan rekreasi yang begitu membugar kehidupan. Jadi itu yang telah disebutkan oleh Dr. Hisham tadi. Mudah-mudahan dapat menjawab ya segala persoalan yang dikemukakan. Tuan-tuan, kita ada banyak lagi soalan yang telah bersusun ya, bertalu-talu di dalam kita punya chat ni. Malangnya masa kita tidak mengizinkan ya, kita hanya ada 1 jam yang diperuntukkan dan kita tidak mahu mengganggu perjuangan tuan-tuan sekalian untuk selepas ini untuk menyelamatkan Sungai Kim Kim dan sebagainya. Jadi kita cukup dengan masa 1 jam, tetapi jangan bimbang. Soalan tuan-tuan yang kemukakan kita akan jawab melalui email yang terus dihantar terus kepada semua penanyanya. Tuan-tuan jangan risau, ahli panel kita tidak akan membiarkan soalan itu terabai di dalam ruangan chat. Bahkan akan pergi menyantuni dengan penuh kasih sayang. Baiklah tuan-tuan sekalian, dengan berakhirnya soalan saya sejauh ini, sebenarnya kita telah berakhir kita punya seminar kita, ya, webinar kita pada pagi ini. Jadi kita pergi kepada saat-saat terakhir, kita pergi kepada kesimpulan. Saya memberikan masa yang sangat sedikit, 30 saat saja kepada semua ahli panel untuk menggulung hujah mereka. Kita mulakan daripada bawah ke atas. Kita mula daripada Dr. Hafiz dulu. 30 saat, Doktor. Silakan. Okey, terima kasih PM Joel. Jadi sebagai akhir kalam kami di USIN mengucapkan ribuan terima kasih kepada KPT, BKIM dan juga Sekretariat U4S atas peluang dan bantuan dari aspek kewangan, teknikal serta khidmat nasihat dalam menjayakan program ini. Selain itu, ribuan terima kasih juga kami ucapkan kepada Kerajaan Negeri Johor atas kerjasama yang diberikan bagi memastikan kesinambungan program ini dapat diteruskan tanpa sebarang masalah. Kami berharap kerjasama yang telah terjalin di antara IPT U4S Zon Selatan seperti UTM, UTHN dan UTM dapat diteruskan secara lebih meluas dan merangkumi pelbagai aspek yang lain. Ini adalah permulaan kepada kerjasama yang lebih luas insya-Allah di masa akan datang. Terima kasih semua. Ya, terima kasih Dr. Hafiz. 30 saat yang diberikan. Mantap sekali. Kita pergi kepada panel kita yang ketiga, Dr. Effendi. 30 saat, Doktor. Silakan. Okey, Assalamualaikum. Terima kasih PM Jo. So, jikalau saya nak mengucapkan terima kasih, terlalu banyak pihak untuk saya mengucapkan terima kasih. Semuanya memainkan peranan daripada pihak UTM, pihak USIM, pihak UTHM, pihak UTM sendiri dan juga semua pihak. Ibu bapa, guru-guru, Kerajaan Negeri Johor, JPS, JAS, Factory dan tidak dilupakan juga terutamanya kepada tim saya lah daripada UTM iaitu Pusat Kolaborasi Industri Masyarakat, PNC saya dan juga NC saya yang sama-sama sentiasa membantu, tiada kata tidak sentiasa membantu kami dalam melaksanakan program ini. Ingat,
hasrat kita masih teruskan. Kita terus membentuk generasi yang kreatif, inovatif dan berketerampilan. InsyaAllah PM Jo dalam kelestarian sungai. Terima kasih Dr. Fendi. Dan seterusnya kepada Dr. Azra. 30 saat Dr. Azra. Silakan. Okey, di saat-saat akhir ni masa yang diperuntukkan kepada saya hanya 30 saat untuk saya menyatakan rasa bertuah saya terpilih dalam program ini, mengendalikan program kelestarian Sungai Kim Kim ini, dan saya juga ingin mengambil kesempatan sekali lagi untuk mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pengajian Tinggi atas funding BKIM, U4S Zon Selatan, Kerajaan Negeri Johor, yang atas juga atas kesokongan kewangan dan sokongan teknikal, dan juga pihak berkuasa tempatan Pasir Gudang, dan juga rakan-rakan di UTHM dan pentadbiran manajemen UTHM itu sendiri yang sentiasa menyokong di belakang saya untuk turun bersama-sama dengan tim U4S Zon Selatan untuk berjasa contribute, menyampaikan segala ilmu yang kami ada untuk bersama-sama masyarakat di Pasir Gudang. Okey, jadi dengan ini kami mengharapkan bukan sekadar di sini sahaja terhentinya program ini, malah diterapkan menjadi budaya dan diteruskan sehingga ke generasi akan datang, dan semangat yang padu ini kami sangat-sangat sokong, kami sangat-sangat hargai, dan kami dapat melihat masa depan yang cerah bagi Sungai Kim Kim di Pasir Gudang untuk terus kembali bersinar dan juga kembali melestari dan kembali bersama-sama kita dalam keseimbangan alam sekitar yang kita nantikan, kita harap-harapkan. Okey, jadi dengan adanya program sebegini, dengan harapan agar menjadi model kepada Pasir Gudang, kepada Johor dan juga kepada seluruh Malaysia, dan tagline kita, bersama kita lestarikan Sungai Kim Kim. Okey, bersama kita lestarikan kita punya kesihatan sungai. Okey, itu saja PM Dr. Jo. Alright, terima kasih Dr. Azra. Ya, itulah kata-kata terakhir daripada beliau. Dan kita pergi kepada panel kita yang terakhir, ya. Oleh kerana dia yang terakhir, maka dia memikul tanggungjawab yang sangat besar, ya. Kita minta 30 saat untuk menyimpulkan, merumus dan mensintesis segala perhujaan, segala perbicaraan, segala perjuangan yang telah dilakukan dalam tempoh 1 jam ini. 30 saat. Dr. Syam, silakan. Terima kasih PM Dr. Jo sekali lagi. Sebelum saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat, izinkan saya memetik sebuah puisi yang tulis oleh Datuk Seri Insinyur Dr. Zaini Ujang yang bertajuk Denai Sungai Impian. Saudara, bayangkan keadaan denai sungai yang meriah dan mendamaikan. Tidak ada yang tergamak membuang sampah sarap sembarangan. Tidak ada yang berani mendirikan kilang dan perimis haram yang sesantainya mencemarkan. Tidak ada yang sanggup melepaskan kumbahan dan buangan terjadual di luar batas perundangan. Tidak ada yang tidak terlibat sama memastikan ekosistem dan denai sungai dijagai, dibersih dan dilestarikan. Inilah ungkapan-ungkapan yang sangat mempunyai intipati mendalam. Sungai ada rohnya, kembalikanlah rohnya. Sungai ada jiwanya, kembalikan jiwanya. Di manakah jiwanya, di manakah rohnya? Ada di dalam kita semua. Semua pihak perlu memainkan peranan yang sangat penting, sama ada masyarakat, agensi, apa sahaja. Kita perlu memainkan satu, orang cakap tu, usaha-usaha yang berterusan. Perjuangan kita masih panjang. Sungai kita masih menanti-nantikan perjuangan kita. InsyaAllah pihak UTM amat komited dengan rakan-rakan U4S untuk melaksanakan penerusan dalam projek U4S ini. Dengan itu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak Kementerian Pengajian Tinggi, kepada pihak BKIM, kepada saya sendiri UTM, rakan-rakan di UTM yang sentiasa membantu menjadi tim pakar-pakar yang terlibat. Kemudian terima kasih juga kepada Kerajaan Negeri Johor bersama Jabatan Pengaliran dan Saliran, Jabatan Alam Sekitar, kepada Majlis Bandaraya Pasir Gudang, kepada Federation of Malaysia Manufacturers dan semua masyarakat yang terlibat. Ayuh berganding bahu bersama-sama mengembalikan roh sungai kita. Terima kasih PM Dr. Jo. Mudah-mudahan Sungai Kim Kim ini menjadi model terbaik bukan hanya di Johor, bukan hanya di Malaysia tetapi juga di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih PM Dr. Jo. Terima kasih Dr. Syam. Waalaikumsalam, ya. Satu titisan yang mengikat seluruh perbicaraan kita telah pun dinyatakan.
Sekali ini segala simpulan-simpulan yang sebelum ini terurai telah pun diikat dan dimetrikan, tersimpul rapat untuk kita bawa kembali. Demikianlah tadi kesimpulan yang disampaikan. Saya rumuskan, segala usaha telah dilaksanakan oleh universiti untuk menyelamatkan Sungai Kim Kim. Universiti membantu seluruh agensi menangani masalah alam sekitar di negara kita yang tercinta ini. Seluruh pihak, terutamanya Jabatan Pengairan dan Saliran, JPS, Jabatan Alam Sekitar, JAS, Majlis Bandaraya Pasir Gudang, Pejabat Pendidikan Daerah Pasir Gudang, rakan-rakan industri, kerajaan negeri dan seluruh universiti UTM, UTHM, UTEM dan USIM, dan pastilah daripada Jabatan Pendidikan Tinggi, bahagian kolaborasi industri masyarakat, Kementerian Pengajian Tinggi, seluruhnya telah bersatu tenaga. Bumiku yang kian pudar, siapa yang melihat? Dikala kita tersadar, mungkinkah terlewat? Tuan-tuan, kita tidak terlewat. Bahkan perjuangan ini akan diteruskan ke titisan terakhir. Peluh dan keringat yang tercurah, air mata yang dititiskan, darah yang mengalir. Seluruh perjuangan kita satukan untuk menyelamatkan sungai yang kita cintai. Perjuangan tidak terhenti. Perjuangan tidak akan berakhir. Perjuangan akan diteruskan. Dengan itu, berakhirlah sesi webinar kita. Seluruh yang hadir, terima kasih kepada seluruh yang melaksanakan, seluruh tim teknikal, seluruh universiti. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih. Jazakallah khairan kasira. Saya akhiri dengan aqulu qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.